warahmatullahi wabarakatuh. Jom bersama Ustazah Nurul Jannah. Anak, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Pada hari ini Ustazah akan menyentuh tentang penghayatan yang kita peroleh dari kisah kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apakah yang dapat kita hayati daripada susur galur keturunan baginda. Apakah penghayatan yang dapat kita peroleh pada hari ini? Jom kita lihat. Yang pertama ialah orang yang berakhlak mulia akan dihormati oleh masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, ibu dan bapa Nabi merupakan insan yang berakhlak mulia dan sangat dihormati oleh masyarakat sekeliling. Apakah penghayatan kedua yang dapat kita peroleh pada hari ini anak-anak? Penghayatan kedua ialah kita perlu sentiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa tidak dapat ditandingi dan tidak dapat dibalas dengan wang ringgit, tetapi dibalas dengan akhlak mulia daripada anak-anak. Yang ketiga ialah setiap anak perlu mendoakan keampunan buat siapa? Buat kedua ibu bapa. Setiap anak, setiap daripada kita perlu sentiasa mendoakan keampunan, kesejahteraan kepada kedua ibu bapa kita setelah selesai solat ataupun setelah selesai makan, dan setiap hari. Minggu lepas Ustazah telah ajar bagaimana cara mendoakan kedua ibu bapa, iaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah penghayatan yang keempat? Yang keempat ialah umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab baginda. Umat Islam perlu sentiasa memuliakan Nabi dan ahli keluarga serta sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut setiap ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi, setiap sunnah yang diajarkan oleh Nabi, dan mengikut segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah penghayatan kelima yang dapat kita hayati pada hari ini anak-anak? Yang kelima pula, apakah penghayatan yang dapat kita hayati? Ialah setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berselawat? Ikut Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak, apa kata jom kita buat latihan pula bersama dengan Ustazah. Ustazah nak minta anak-anak untuk bersedia bersama buku celik praktis kafah pelajaran sirah tahun 1, dan jangan lupa untuk bersedia bersama dengan pensel. Jom kita buat latihan bersama dengan Ustazah Jannah ya. Jadi, apa kata pada hari ini kita buat latihan bersama dengan Ustazah ya. Ustazah nak minta anak-anak untuk buka buku masing-masing, iaitu buku celik praktis kafah pelajaran sirah tahun 1 pada halaman ke-18. Pada halaman ke-18. Arahan soalan. Padankan pernyataan di bawah tentang ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak boleh padankan pernyataan yang betul tentang bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak boleh padankan dengan pernyataan yang betul. Jom kita lihat yang soalan pertama. Usahawan yang berjaya. Siapakah usahawan yang berjaya? Sekiranya bapa Nabi Muhammad adalah usahawan yang berjaya, anak-anak boleh suaikan bapa Nabi Muhammad dengan usahawan yang berjaya. Sekiranya
Sekiranya ibu Nabi Muhammad usahawan yang berjaya, anak-anak boleh padankan usahawan yang berjaya pada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya anak-anak? Okey, kita lihat soalan kedua. Aminah binti Wahab. Siapakah Aminah binti Wahab? Sekiranya Aminah binti Wahab adalah bapa Nabi, anak-anak boleh sesuaikan pada A. Okey, sekiranya Aminah binti Wahab adalah ibu Nabi, anak-anak boleh sesuaikan pada B. Boleh ya anak-anak? Okey, soalan ketiga. Berkahwin dengan Aminah. Siapakah yang berkahwin dengan Aminah? Sekiranya bapa Nabi Muhammad yang berkahwin dengan Aminah, anak-anak boleh sesuaikan pada bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan keempat. Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapakah Abdullah bin Abdul Muttalib? Sekiranya Abdullah bin Abdul Muttalib adalah bapa Nabi Muhammad, anak-anak boleh padankan pada bapa Nabi Muhammad. Sekiranya Abdullah bin Abdul Muttalib pada kotak keempat adalah ibu Nabi Muhammad, anak-anak boleh padankan pada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey anak-anak, soalan kelima pula. Okey, berketurunan Bani Zuhrah. Siapakah yang berketurunan Bani Zuhrah? Sekiranya bapa Nabi Muhammad yang berketurunan Bani Zuhrah, anak-anak boleh padankan, boleh sesuaikan pada bapa Nabi Muhammad. Dan sekiranya ibu Nabi Muhammad yang berketurunan Bani Zuhrah, anak-anak boleh padankan pada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang terakhir anak-anak iaitu soalan ke-6. Okey, menjaga pergaulan dan kehormatan diri. Siapakah yang menjaga pergaulan dan kehormatan diri? Sekiranya ibu Nabi Muhammad yang menjaga pergaulan dan kehormatan diri, anak-anak boleh padankan, boleh sesuaikan pada kenyataan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya bapa Nabi Muhammad yang menjaga pergaulan dan kehormatan diri, anak-anak boleh sesuaikan pada bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak boleh padankan pada pernyataan yang sesuai dan betul. Selamat mencuba. Baiklah anak-anak, jom kita lihat pula pada halaman ke-19. Jom kita lihat arahan soalan. Okey, arahan soalan, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Jadi anak-anak hanya perlu menandakan betul pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Jom kita lihat kotak yang pertama. Okey, orang yang berakhlak mulia tidak akan dihormati oleh masyarakat. Akhlak mulia tidak akan dihormati oleh masyarakat. Betul atau salah? Sekiranya betul, anak-anak perlu menandakan betul, dan sekiranya salah, anak-anak perlu menandakan pangkah. Boleh ya? Okey, jom kita lihat soalan kedua. Kita perlu sentiasa menyayangi dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Anak-anak, kita perlu sentiasa menyayangi dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Betul atau salah anak-anak? Sekiranya betul, anak-anak perlu menandakan betul, dan sekiranya salah, anak-anak hanya perlu menandakan pangkah. Boleh ya anak-anak? Jom kita lihat soalan yang ketiga. Setiap anak perlu mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa. Setiap dari kita perlu mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa. Betul atau salah anak-anak? Sekiranya betul, anak-anak hanya perlu menandakan betul.
Sekiranya salah, anak-anak hanya perlu menandakan pangkah. Lihat soalan keempat. Umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad dan nasab baginda. Umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad dan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya betul, anak-anak perlu menandakan betul, dan sekiranya salah, anak-anak perlu menandakan pangkah. Dan soalan yang terakhir, iaitu soalan kelima, setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya betul, anak-anak perlu menandakan betul, dan sekiranya salah, anak-anak perlu menandakan pangkah. Boleh ya anak-anak? Selamat mencuba. Baiklah anak-anak, jom kita lihat latihan terakhir untuk hari ini pada muka surat 20. Jom kita baca arahan soalan bersama dengan Ustazah. Arahan soalan, bulatkan pada jawapan yang betul. Anak-anak boleh memilih jawapan yang tepat dan bulatkan jawapan tersebut. Okay, kita lihat soalan pertama. Orang yang berakhlak, tempat kosong akan dihormati oleh masyarakat. Okey, jom kita lihat pilihan jawapan. Okey, orang yang berakhlak mulia akan dihormati oleh masyarakat. Betul atau tidak? Sekiranya betul, anak-anak boleh bulatkan jawapan. Okey, kita lihat pilihan jawapan yang kedua. Orang yang berakhlak buruk akan dihormati oleh masyarakat. Benar atau tidak? Sekiranya pilihan jawapan buruk adalah tepat, anak-anak boleh bulatkan pada jawapan buruk. Boleh ya anak-anak? Jom kita lihat soalan kedua. Kita perlu sentiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua. Kedua apa anak-anak? Okey, pilihan jawapan, kita perlu sentiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tepat, anak-anak boleh bulatkan pada ibu bapa. Okey, pilihan jawapan yang kedua ialah kawan-kawan. Okey, kita perlu sentiasa menyayangi dan berbakti kepada kedua kawan-kawan. Betul atau tidak? Sekiranya kawan-kawan, sekiranya B adalah pilihan anak-anak, jadi anak-anak bulatkan pada B. Boleh ya anak-anak? Okey, soalan ketiga. Setiap anak perlu tempat kosong keampunan kepada kedua ibu bapa. Apa yang patut kita isi pada tempat kosong ini? Adakah mencela? Okey, setiap anak perlu mencela keampunan. Betulkah anak-anak? Sekiranya betul, anak-anak bulatkan. Okey, ataupun setiap anak-anak perlu mendoakan keampunan kepada kedua ibu bapa. Sekiranya jawapan B adalah tepat, anak-anak boleh bulatkan pada B. Boleh ya anak-anak? Okey, jom kita lihat soalan keempat. Umat Islam perlu tempat kosong Nabi Muhammad dan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Pilihan jawapan yang pertama ialah menghina. Umat Islam perlu menghina Nabi Muhammad. Betul atau tidak anak-anak? Ataupun pilihan jawapan kedua ialah memuliakan. Umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad dan nasab baginda. Betul atau tidak? Sekiranya betul, anak-anak bulatkan. Boleh ya anak-anak? Jom kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima. Setiap Muslim perlu tempat kosong selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pilihan jawapan? Pilihan jawapan yang pertama ialah memperbanyakkan. Setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya betul, anak-anak bulatkan. Ataupun pilihan jawapan kedua iaitu mengurangkan. Setiap Muslim perlu mengurangkan selawat ke atas Nabi Muhammad. Betul atau tidak anak-anak? Sekiranya betul, anak-anak bulatkan ya. Jadi anak-anak boleh memilih jawapan yang tepat dan sesuai untuk diisi pada tempat kosong. Jadi
Setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Selamat menjawab latihan. Sekiranya ada sebarang persoalan, anak-anak boleh menghubungi Ustazah, insya-Allah. Sehingga jumpa lagi anak-anak. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.